Kebanyakan orang hanya ingin memiliki dan membolot harta kekayaan di dunia. Sangat sedikit yang ingin membolot harta kekayaan di akhirat. Itulah beza antara orang kaya dunia dengan orang kaya akhirat. Orang kaya dunia memiliki kekayaan dunia semata-mata. Kekayaan yang mereka miliki adalah bersifat sementara. Firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Maksudnya, apa jua yang dianugerahkan kepada kamu wahai manusia, maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup untuk di dunia ini sahaja. Di dalam ayat 60 surah Al-Qasas, Allah menegaskan perkara yang sama. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Maksudnya, dan apa jua harta benda dan lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya sahaja. Antara contoh terbaik orang kaya dunia adalah Qarun. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Maksudnya, sesungguhnya Qarun adalah dari kaum Nabi Musa. Kemudian dia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka. Dan kami telah mengurniakannya dari pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah." Qarun, orang kaya dunia ini, akhirnya lenyap ditimbuskan oleh Allah ke dalam tanah bersama harta kekayaannya. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 81. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maksudnya, lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya ke dalam tanah. Maka tidaklah ia mendapati mana-mana golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan ia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Manakala orang kaya akhirat adalah orang beriman yang bertawakal kepada Allah semata-mata. Mereka dijamin oleh Allah untuk mewarisi khazanah kekayaannya yang kekal di akhirat. Firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 36. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Maksudnya, dan sebaliknya, apa yang ada di sisi Allah, yakni di akhirat, adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Tuhannya. Dalam bentuk ayat yang sama, Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 60. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apa jua yang ada di sisi Allah, yakni yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat,
adalah ia lebih baik dan lebih kekal. Mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Orang kaya akhirat juga memiliki kekayaan sementara di dunia, tetapi mereka lebih rela menukarkan nilainya kepada kekayaan kekal di akhirat. Semakin banyak harta kekayaan di dunia dikurniakan oleh Allah kepada mereka, semakin banyak mereka nafkahkannya pada jalan Allah. Bagaimanapun, orang kaya akhirat ini lebih mengutamakan menuntut harta kekayaan akhirat sebelum harta kekayaan dunia. Hal ini sesuai dengan tuntutan Allah yang menyuruh kita mengutamakan kekayaan akhirat sebelum kekayaan dunia. Inilah ciri utama orang kaya akhirat. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, yakni dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Orang kaya akhirat yang berjaya menguasai kekayaan dunia dan akhirat bukan sahaja mampu menguruskan kekayaannya dengan baik dan beretika, malahan mampu menggandakan kekayaan kekal di akhirat melalui amalan membelanjakan sebahagian besar harta kekayaan sementara di dunia ini melalui amalan zakat, wakaf dan sedekah.